Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk kelas hari ini kita akan pergi kepada eksplorasi bab 5 iaitu reka bentuk reka bentuk reka bentuk produk industri. Okey. Okey, semua boleh nampak skrin? Okey. Awak semua boleh rujuk muka surat 115 dalam buku teks. Muka surat 115. Okey, yang baru masuk tulis nama penuh dan kelas di bahagian chat. Okey, dan yang ada buku teks boleh rujuk muka surat 115. Okey, muka surat 115 ini adalah eksplorasi seni. Okey, dalam eksplorasi seni untuk setiap bab awak akan melalui satu proses penerokaan. Penerokaan maksudnya awak explore. Okey, so dalam bab reka bentuk industri ni awak akan meneroka cara-cara untuk menghasilkan sesuatu produk. Sebenarnya awak dah melalui proses itu sewaktu kita buat seni arca hari tu. Okey, seni arca awak dah melalui proses merancang apa haiwan yang awak nak buat, awak buat lakaran. Lepas tu awak gunakan bahan apa, dawai, ada yang guna pati, ada yang guna modeling clay. Lepas tu awak rancang macam mana awak nak bina awak punya arca tersebut. Jadi semua tu adalah sama dalam proses membuat reka bentuk industri. Cuma beza dia ia adalah produk yang diguna pakai. Seni arca hari tu semata-mata untuk hiasan, untuk kecantikan. Tetapi bawah tajuk reka bentuk industri, produk yang awak hasilkan itu ada fungsi. Ada fungsi, ada kegunaan dia. Okey, dalam muka surat 115 ada satu jadual kotak ni. Okey, cikgu nak awak buat secara individu. Okey, dalam muka surat 115 dia minta awak buat dalam kumpulan. So sekarang ni kita PDPR, kita di rumah masing-masing. So semua buat secara individu. Okey, jadual ni cikgu nak awak tulis dalam bahagian kertas lukisan dalam buku biru. Faham dalam buku biru bahagian kertas lukisan. Okey, semua eksplorasi buat dalam bahagian kertas lukisan. Kalau dah habis, awak cari kertas lukisan asing dan tampal dalam buku. Buku dah habis, awak tambah buku baru. Okey, so kat sini dia ada aspek dan penerangan. Aspek ni awak tiru je sebiji, tulis semula latar belakang produk. Dia masuk lagi ke tu? Okey, yang pertama sekali latar belakang produk. Okey, yang kedua masalah produk sedia ada, yang ketiga kelebihan produk sedia ada, teknologi terkini, dan yang terakhir bahan atau material. Okey, mula-mula sekali awak kena pilih satu produk. Apa yang awak nak hasilkan? Dalam contoh dalam buku teks, dia memberi contoh mouse, tertikus. Okey, yang digunakan bila awak guna laptop atau komputer. Okey, jadi latar belakang produk ni, apa itu tertikus? Okey, latar belakang produk, tertikus adalah satu gadget yang digunakan untuk menggerakkan cursor. Tahu cursor? Cursor tu yang bentuk arrow ni lah, yang kat skrin cikgu ni ada arrow warna putih ni. Okey, apabila menggunakan laptop ataupun komputer.
Okey, latar belakang produk lagi, awak boleh ceritakan sejarah sedikit. Dari mana wujudnya tertikus ni, siapa yang cipta. Itu latar belakang produk. Sedikit sebanyak saja, tak payah banyak-banyak. Okey, masalah produk sedia ada. Okey, zaman dulu tertikus, hari tu ada yang sebut, okey, tertikus ni mengalami satu perubahan untuk memberi kemudahan pada manusia dari segi wayar. Zaman dulu ada wayar, zaman sekarang dia pakai wireless, tak ada wayar. So kat sini masalah produk dia, wayar terlalu panjang, mengganggu semasa membuat kerja menggunakan laptop. So awak kena senaraikan apa masalah produk tersebut. Okey, kelebihan produk sedia ada. Kelebihan dia apa dia? Kelebihan dia, okey, bila awak cucuk laptop, dia tak mati. Dia tak pakai bateri. So dia boleh guna lama, tahan lama. Okey, teknologi terkini. Apa teknologi yang terkini? Awak nak ubah dia macam mana? Macam mana awak nak ubah dia supaya dia jadi teknologi yang terkini? Okey, ubah dari segi bentuk dia. Okey, cuba tengok bentuk dia. Okey, ni yang lama, yang jenis lama. Okey, 3 gambar ni. Sekejap, cuba zoom pun. Okey, so tertikus yang ni jenis yang lama, jenis yang bulky punya. Okey, ni jenis wireless. Okey, tapi lagi best kalau dia ubah macam ni, selesa awak nak pegang. Ada lagi yang masuk. Okey, yang baru masuk, cikgu dah masuk bab lakaran. Okey, muka surat 116 buku teks. Okey, untuk yang ni, okey, kita dah ubah daripada reka bentuk yang lama tertikus kepada reka bentuk yang baru. So reka bentuk yang baru ni awak kena reka supaya mudah, awak pegang selesa. Okey, ni reka bentuk yang dicipta sendiri, orang yang melakar ni dia cipta sendiri. Okey, macam yang kita buat arca hari tu, dan juga seni lukisan catan. Okey, awak kena ubah, okey, rupa yang lama kepada rupa yang baru, menggunakan beberapa lakaran. Yang lakaran kedua ni awak ubah sikit. Lepas tu yang ni ubah sikit. Lepas tu yang ni dia buat tajam sikit. Awak ubah sampai jadi hasil terakhir yang awak nak hasilkan dalam bentuk 3D, 3 dimensi. Okey. So ubah lakaran awak sedikit sebanyak sehinggalah awak dapat hasil akhir yang awak nak hasilkan dalam bentuk 3D. Okey, kemudian bila dah dapat hasil akhir, kita akan buat kajian warna. Okey, cikgu nak awak buat kajian warna. Sama ada awak photostat yang ni 4 kali, yang terakhir, lukisan terakhir ni 4 kali photostat, ataupun awak lukis semula 4 kali lukisan yang sama dan warna yang berbeza. Okey, warna yang berbeza mesti ada skema warna. Skema warna bermaksud ni, yang ada 4 petak di bawah ni, warna apa yang awak gunakan. Katakanlah awak guna pensel warna biru gelap, biru sederhana, biru turquoise, biru cerah. Awak warna di bahagian kotak bawah, buat kotak sendiri. Lepas tu awak gunakan 4 warna tu, warna pensel tu, warnakan produk awak. Okey, kena ada skema warna ni. So 4 kajian warna yang berbeza. Okey, pada yang baru masuk, cikgu dah masuk bab eksplorasi. Kalau lambat masuk, tak apa, nanti awak boleh tonton rakaman yang cikgu buat. Okay, cikgu ada buat rakaman, nanti boleh tonton semula. Okay, so lepas kita dah buat kajian warna, okay, kita akan pilih satu
untuk awak hasilkan menjadi 3D macam arca awak. Okey, so ini bahan-bahan yang digunakan dalam buku teks. Tak semestinya guna semua, boleh guna beberapa yang awak rasa perlu. Tak guna semua pun tak apa. Macam contoh pati ni, dia ada banyak jenis pati yang awak boleh, yang digunakan untuk nampak lebih kemas dan profesional. Okey, ada jenis polipati, ada jenis pati. Lepas tu ada hardener untuk pati. Mana hardener? Ni pengeras, hardener untuk ejen pengeras untuk simen dempul keras pati. Digunakan juga. Tapi kalau tak ada pun tak apa, awak guna apa yang ada sahaja. Okey, tapi untuk produk saya tak wajibkan awak buat. Sebab nak cari bahan susah kan. Nak kena keluar cari bahan, PDPR ni, PKP ni susah sikit nak keluar rumah. So yang ni kalau awak hasilkan buka sekolah nanti pun tak apa. Yang ada bahan nak cuba buat dulu, tak ada masalah. Boleh cuba dulu. Tapi yang tak ada bahan, biar dulu. Okey, yang penting lakaran ni, awak kena hasilkan. Okey, lakaran ni saya rasa tak sampai sehari boleh siap ni. So minggu depan saya nak tengok lakaran masing-masing. Okey, tak semestinya awak pilih tertikus. Okey, saya bagi kelonggaran untuk awak cari produk lain yang awak rasa awak nak ubah. Okey, jadi lebih baik. Mungkin awak nak tukar penyapu, awak nak tukar penyapu yang lebih canggih ke, atau pulang. Okey, ubah dia punya reka bentuk, maksudnya rupa dia supaya dia memudahkan manusia, memudahkan awak. Okey, apa lagi yang awak boleh ubah, produk yang awak boleh ubah? Pen yang awak gunakan, awak nak bagi selesa macam mana, awak ubah pen tu. Apa lagi produk? Kerusi yang awak duduk keras ke, macam mana nak bagi selesa, lembut. Kerusi yang awak duduk terlalu selalu patah ke, macam mana awak nak bagi dia sturdy, macam mana awak nak bagi dia kuat. Jadi pilih satu produk yang awak rasa lemah. Okey, tulis ni, jadual ni dalam buku awak. Okey, awak tulis dulu penerangan ni, latar belakang masalah. Okey, kelebihan teknologi terkini ni bermaksud apa yang awak nak ubah dia. Macam mana awak nak jadikan dia terkini. Apa yang awak nak ubah supaya dia memudahkan manusia. Okey, dan bahan apa yang awak gunakan seandainya awak jadikan dia 3D, 3 dimensi. Lepas tu buat lakaran. Okey, buat lakaran. Yang ni yang rupa asal. Kemudian beberapa lakaran ubah supaya menjadi produk hasil akhir awak. Kemudian produk hasil awak copy paste 4 kali, buat kajian warna. Itu sahaja. Okey, dan hantar minggu depan. Hari ni hari apa? Selasa. Hantar hari Isnin minggu depan. Okey, ini untuk bahagian eksplorasi. Okey, untuk ekspresi saya go through sekejap sahaja sebelum pukul 10. Okey, untuk bahagian ekspresi yang ni advance lagi. Okey, awak perlu cari satu alam semula jadi. Macam kita buat seni arca hari tu, kita pilih haiwan. Okey, sama juga dengan yang ni. Tapi cikgu dah tetapkan 3 haiwan awak boleh pilih antara yang pertama. Nak catat boleh, nak catat kemudian pun tak apa, cikgu dah rakam. Okey, yang pertama adalah octopus. Tahu octopus? Sotong kurita dalam bahasa Melayu. Dia ada 8 kaki. Okey, octopus. Yang kedua, cengkerang atau shells. Cengkerang bentuk apa-apa pun tak apa. Bentuk shells mutiara boleh, bentuk cengkerang, kerang yang awak biasa makan tu boleh. Apa-apa jenis cengkerang. Okey, yang ketiga, butterfly ataupun rama-rama.
Okey, pilih satu haiwan dari 3 yang cikgu sebutkan tadi. Awak jadikan satu produk. Mesti mengekalkan ciri-ciri haiwan tersebut. Okey, contoh yang diberi dalam buku teks, dia menggunakan haiwan obo-obo atau jellyfish. Okey, jellyfish tu awak lukis beberapa lakaran jellyfish. Kemudian yang terakhir, hasil akhir adalah produk yang awak hasilkan. Mesti mengekalkan ciri-ciri obo-obo. Macam ciri-ciri obo-obo ni kaki dia. Okey, so ini adalah produk akhir. Produk akhir dia buat apa ni? Cuba tengok. Dia buat produk bros. Tak silap saya. Okey, dia buat bros. Tapi dia mengekalkan ciri-ciri obo-obo. Bentuk dia bulat. Lepas tu kaki dia, bros dia sebagai kaki. So kena ni lukislah proses dia. Macam mana awak hasilkan dia. Okey, yang ni masa cuti sekolah nanti awak buat. Okey, cuti sekolah kita ada seminggu cuti sekolah lepas PDPR. Nanti awak buat yang ni. Lakaran sahaja. 3D dia tak payah. Tengok cara dia buat macam mana. Dia guna gabus. Okey, potong ikut bentuk. Okey, dalam dia diisi apa? Straw, botol. Ada fungsi dia. So awak boleh go through lah dalam buku teks awak. Tengok cara dia hasilkan. Okey. Alright. So yang cikgu nak lakaran sahajalah. 3D tak payah. Apresiasi ni biasalah awak kena present. Okey, so setakat ni ada tak soalan berkenaan dengan eksplorasi tadi? Ada lagi yang baru nak masuk. Tak ada. Minta maaf lah yang baru masuk ni. Okey, yang baru masuk cikgu dah habis penerangan. Tapi tak apa, awak tulis je nama penuh dan kelas di bahagian chat. Okey, sebagai kehadiran, bukti awak dah masuk. Okey, yang terlepas penerangan cikgu nanti boleh tengok semula rakaman. Cikgu ada rakam. Setakat ni yang dah masuk tadi, dari awal tadi, ada soalan? Tak ada soalan? Saya rasa Akil tadi yang bagi respon. Okey, ada soalan tak? Tak apa, kalau ada soalan lepas ni boleh tanya dalam PM cikgu dalam WhatsApp. Okey, satu lagi cikgu nak ambil kesempatan ni untuk kelas 5 ara. Okey, untuk kelas lain pun boleh dengar juga. Okey, untuk awak punya pendaftaran SPM, jangan lupa peringatan tinggal lagi berbaki 2 hari. Okey, 27 adalah tarikh akhir untuk awak daftar SPM. Lepas ni kalau lewat daftar, awak kena bayar RM150 denda. Okey, so pastikan awak daftar sebelum 27 tu terakhir lah, paling akhir. Sama ada secara offline, awak isi borang kat Pondok Pak Gad, ataupun awak isi secara online dan hantar pada guru kelas. Okey, sangat-sangat penting sebab cikgu tengok ramai yang tak bagi respon, senyap je. Okey, pastikan daftar paling akhir 27 hari Khamis ni. Okey, dan peringatan juga petang ni dan petang lusa, 2 hari lepas ni ada meeting Google Meet untuk co-curriculum. Okey, tolong pastikan masuk persatuan mana yang awak telah daftar itu. Kecuali uniform telah ada perubahan sedikit. Untuk unit beruniform, awak kena masuk uniform yang awak telah daftar pada tahun lepas. Okey, 2020. Okey, kalau bomber tahun lepas, bomber lah tahun ni. Tak boleh tukar. Dan permainan dah ditetapkan lah untuk setiap kelas. Ada lagi tak cikgu Miss? Okey, dan ada satu berita semalam. Takziah pada keluarga ada kemalangan LRT. Bagi yang tak tahu, semalam ada kemalangan LRT bertembung. Saya harap tak adalah yang student kita yang terlibat dalam kemalangan tersebut.
Ramai juga, seramai 166 yang cedera ringan, tapi ada berpuluh juga yang cedera parah. Jadi saya mendoakan supaya tak adalah student kita yang terlibat, dan takziah pada keluarga yang terlibat tersebut. Okey, bertembung di Kampung Baru. LRT tak pernah dalam sejarah, first time. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya akhirkan Google Meet kita pada hari ini. Okey, sebelum left, sila tulis nama penuh dan kelas di bahagian chat. Cikgu akan catat. Okey, jangan lupa. Dan kita akan jumpa lagi next class. Okey, terima kasih. Boleh left Google Meet. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama, Tanish. Okay, terima kasih cikgu. Okey.